Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wal nutqu fihi hil khulfu bit tahqiqi wa fussiral imanu bit tasdiqi wal nutqu fihi khulfu bit tahqiqi وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه خلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر وليس لمشرحن بالعمل فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام مشرحن بالعمل فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر وإسلام مشرحن بالعمل مثالها ذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه خلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر وإسلام مشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, belas ihsan Dia, masih dipanjangkan umur kita bagi ni. Alhamdulillah, Dialah yang menghidupkan kita. Alhamdulillah, Dia yang bagi kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, Dialah yang bagi kita kebolehan taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, Dialah yang bagi kita kehaluan minat terus untuk datang nak mengaji. Alhamdulillah, Dialah beri daya upaya pada kita yang tiada siapa pun memiliki daya upaya sendiri, melainkan semua datang daripada Ilahi. Dia beri kita boleh datang pengajian agama pula. Alhamdulillah, Dia beri pada kita kesedaran, minat yang berterusan, berpanjangan duduk dalam majlis yang ada kemuliaan. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak manfaatkan, meneruskan bacaan dan pengajian daripada kitab Matan Jawharah Tauhid, insya-Allah. Kita nak sambung ni adalah bab iman. Inilah antara intipati kehidupan kita yang paling besar sekali, yang dah diajar pada kita dengan kita melihat diri kita alam atas, alam bawah. Orang yang ada akal fikiran yang waras pasti akan dapat satu keputusan. Alam ni semua baharu, semua alam ni dah berubah. Setiap yang berubah, setiap yang baharu mustahil kidam. Pastilah apa yang ada pada diri kita alam atas, alam bawah ni, dengan kita telik dan renung, dapat kita fahamkan ada pencipta yang sangat hebat. Dan pencipta ni mestilah memang wujud, dan semestinya dia memang sedia wujud. Dialah yang satu-satunya memiliki hakiki wujud, yang asal semua makhluk tak wujud. Untuk makhluk ni boleh wujud, Allah yang mewujudkan kita, baru kita boleh wujud. Itu adalah kalau ikut natijah daripada seluruh pemerhatian
nazar yang disuruh kita buat, yang kat kita pun dari segi kaedah disebut oleh para ulama, untuk guru kita. Pandanglah diri kita dan sekalian alam yang ada keliling ni dengan kaedah nazar dan istidlal. Khasnya dalam bab ketuhanan. Pasal apa? Semua makhluk ni adalah natijah daripada af'al Allah Ta'ala. Kalau istilah tauhid dipanggil, makhluk ni adalah tajallikan sifat dan menzahirkan sebenarnya memang sabit zat Allah Ta'ala yang mempunyai segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan. Jadi keputusan yang memang dapat ni bila tengok kat kita ni binasa pasti ada yang ada kan kita. Perasaan macam tu lah. Itulah dikatakan iman. Ni kita nak sambung ni. Apa dia iman tu? Asal perkataan disebut kata dia, dan telah diartikan iman itu dengan membenarkan. Wa fussiral imanu, sedikit kalau nahu dia. Wa fussiral imanu, fussira minta majhul, imanu akan iman. Jadi dia naibul fa'il ataupun maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Fussira bit tasdiqi, dengan tasdik. Jadi telah diartikan, telah ditafsirkan, telah dihuraikan. Iman tu apa? Iman tu adalah tasdik. Itu Arab dia. Terjemahnya, iman ni membenarkan. Dan bila sebut tasdik, membenar ni, dia adalah kerja hati. Jadi iman ni adalah takluk hati. Iman ni bab batin. Iman ni adalah kerja hati nurani, itu bahasa kita sebut. Iman ni adalah apa yang hati kita boleh terima, boleh faham, boleh sedar ke Allah Ta'ala. Itulah dipanggil iman. Siap. Iman besar sekali. Iman apa? Wujud Allah. Memang Allah Ta'ala ada. Ni kita hidup ni, alhamdulillah Allah bagi hidup kita. Alhamdulillah dia bagi lihat kita, dia bagi dengar kita. Tu iman tu. Dan iman inilah nak dipupuk, iman inilah nak disemai. Iman inilah yang kita kena banyak mujahadah untuk nisbah nak hadirkan dalam hati ke Allah Ta'ala. Antaranya nak boleh hadir hati tu apa? Duduk majlis ilmu, duduk majlis yang menyedarkan kita ke Allah Ta'ala. Khasnya kita duduk majlis-majlis dengan para ulama, para awliya. Dengar kata-kata mereka tu menyedarkan kita siapa Allah Ta'ala. Dapat duduk majlis macam tu, kita punya tasdik tu akan bertambah. Membenarkan di hati dan yakin pada Allah Ta'ala tu pasti dia akan bertambah sehari-hari, semasa ke semasa. Pasal iman ni dia buat hati. Allah. Dan bila dia bak hati, dia ialah antara bak paling payah. Pasal apa paling payah? Pasal kita kalau sakit kaki nampak ada kurap, ada gatal, nampak? Hati kalau tak hidup, nampak? Susah. Satu, kita kena ada guru yang khas asuh kita dalam bak hati sanubari. Baik. Yang tu kalau syarah panjang umur kita jumpa nanti kitab tasawuf tu. Itu yang dah faham kita buat akidah, antara lanjutan dia tasawuf. Satu. Faham ni juga, dah faham kita buat akidah, buat keimanan, apa sepatutnya, apa keyakinan kena ada kat kita. Kena pula ada istilah wirid khas, amalan khas, yang istilahnya dipanggil tariqat. Ada jalan yang kita kena lalu. Nak jalan ikut mana? Nak pergi Mekah pun ada jalan ikut darat, ada jalan ikut udara, ada yang ikut kapal laut. Bumi bahasa itu. Jadi jalan ke orang salah pun banyak jalan. Jadi ada antara jalan tu zikir. Antara jalan ni macam kita ni duk mengaji ilmu. Antara jalan untuk sampai pada orang salah tu adalah Allah Ta'ala sendiri mukasyafahkan, dia sendiri anugerahkan kat kita untuk kita boleh kenal dia macam mana dia beri Nabi Rasul. Itu istimewa. Kita nisbah hakiki memang Allah Ta'ala bagi,
Tapi kat kita ni, nisbah nak bangun dengan dapat yakin ni, antaranya zikir. Hati hadir. Lepas tu, dengan ilmu. Dengan kita mengaji. Dengan kita faham macam mana jalan-jalan ilmu untuk, dengan ilmu tu, dengan fikir, dengan kira ta'akul, susun. Macam mana kita hidup ni boleh kenal makhluk. Betul, makhluk mesti ada khalik makhluk. Tu ilmu. Seterusnya untuk dapat iman apa dia? Kena pupuk ada perasaan kasih sayang. Kasih ke apa? Kasih dah kita kenal tu. Kita tak boleh jadi sendiri. Bahkan sebelum bab jadi ni, kita mana boleh ada kat sini melainkan mak ayah kita, betul tak? Betul. Percaya tak? Memang kita datang daripada mak ayah kita. Apa pula tak percaya ya? Sikit sebut ini. Ada tak rasa apa-apa nilai kat mak ayah kita? Tak ada. Jadi apa nak buat? Kena datang dengan satu perasaan kasih sayang, fikir, renung. Dia jadikan kita kecil-kecil dulu. Kalau dia tak basuh berak kencing kita, dia tak tukar lamping kita, komun kita dia lalat, mampu itu yang kita. Bahasa kasar gitu lah kan. Mati kering ni kita. Itu nak buat apa? Hadirkan rasa betapa kasih sayangnya dia, mereka tu kat kita. Dia beli kita baju, dia beri kita mainan, dia asuh. Kita kalau demam, tak tidur dia. Kita demam, dia tak tidur. Tambah kita sakit perut, kembung nak menangis malam. Wah, wah, wah. Oh, tak tidur malam dia. Pasal apa? Nak jaga kita, nak besarkan kita. Saya nak cerita apa ni? Jadi, datangkan satu perasaan kasih sayang, apa dia? Bagusnya mak ayahku. Kalau aku pun, kalau dia kembung, dia demam, sakit perut, tak aku pedulinya, aku bagi ubat, bagi ke dia, lantaklah dia, aku tidur gitu. Dia tak pernah buat kita macam tu. Kita kalau tak tidur malam ada nyamuk dia. Kalau siang misalnya ada lalat, lorong, nyiu, 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 nyiu. Dia cari kelambu, bagi kat dia. Nak cerita apa ni? Nah, antara jalan untuk kita boleh ada hubungan dengan orang yang kita dah kenal dan faham dengan ilmu. Kerasnya sebut tu mak ayah kita lah. Apa jalan dia? Tak dapat tidak. Kena hadirkan satu perasaan, rasa aku dah makan jasa, aku ni tak dapat tidak kena balas jasa dia. Aku ni pun datang daripada dia. Kalau dia tak bela aku ni tak tahulah entah ke mana. Alhamdulillah, terima kasih mak, terima kasih ayah. Sikit saya sebut apa tu? Itu kaedah kita dengan mak bapak. Kita dengan bab ketuhanan sama. Sama. Bahkan saya ngaji, tutup guru dia sebut, kita mengaji pun kan, kita pandai pasal apa? Pasal guru kita ajar. Semua tu dia ada takluk macam tu. Kadang kita dah pandai, kadang jadi kacang lupakan kulit kan. Kalau katalah kita duduk sini, dulu tak erti apa pun nahu-nahu ni, duduk sini pandai. Dan ni dah pandai, ada PhD pula, gaji besar, macam mana? Tak pandang lenggung ni. Simpang nak masuk pun tak nampak lah. Dah jalan-jalan besar highway, lalu tak tahu, selamba je. Singgah hari tak? Pasal apa? Kita hebat lagi lah. Kita punya guru pula duk bodoh duduk sini kan. Duk belar nak. Contoh lah saya buat misal saya kan. Kita main. Pangkat besar-besar macam mana? Tak peduli yang kita ke dia. Buat ni semak dia tengok muka dia. Yang ni duk membebel kat aku dulu. Padahal kita ni boleh pandai ni pasal duduk sini lah. Contoh ya saya sebut kan. Jadi kita memang kenal waktu tu, tapi nak boleh ada rasa makan jasa, makan budi, dia kena pandang dengan ada kasih sayang. Baru kata patah Melayu, tempat jatuh lagi aku kenang. Ni tempat aku kenal Tuhan. Contoh dah kan. Apa saya nak sebut? Itu guru, guru, mak ayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Sebut lagi apa dia? Isteri.
Kalau kita dah kahwin, bini tak urus kita, pening kita. Kita ada anak pula, dia beranak. Kalau dia tak jaga anak kita, mati kerah kita. Jadi macam mana pun, kita suami, tengok dia macam mana? Aku yang bela dia. Dan aku yang makan dia. Dia kena jagalah anak aku. Kalau kita tengok macam tu, mampus kita tak kenang buat jasa dia. Tak ada kasih sayang kita kat dia. Tapi cuba kita tengok macam ni. Anak menangis, dialah bagi susu. Dialah basuh berak, basuh kencing. Kita ni, dah dia berdengkur je. Nak datang kasih sayang macam mana? Mujurlah dia ni. Balik habis-habis kalau kita balik kerja, dia tengok dia tak masak nasi lagi. Macam mana? Tak apa, kita beli lauk. Ini kita makan kedai, jom. Kedai dia. Jadi nak apa tu? Jangan pergi marah dia. Kau apa duduk rumah ni? Buat kerja apa tak jadi? Kalau tak ada tengok dengan kasih sayang apa dia dah buat, kita pandang dia sebelah mata boleh tak? Apa kau buat kau buat? Aku benar-benar kerja masak boleh tak lagi? Bebel kita ada. Jangan. Pandang dengan kasih sayang. Saya nak ajar apa ni? Inilah yang kita duk belajar ni, disuruh fikir, nazar, tilik, pandang, renung. Itu yang nisbah mak ayah kita kena pandang kita daripada mana, nisbah kita murid guru kita macam mana, kita dengan kalau nisbah suami dengan isteri macam mana, isteri pun sama juga. Kena pandang dia suami macam mana. Tambah pula isteri ni memang kalau dulu tak kahwin kan tak tahulah macam mana rupa. Sebab kahwinnya suami bagi rumah, dia bagi ni, bagi tanah, bagi rata, bagi ni, bagi perhiasan, bagi pakaian. Semua datang dari suami. Dia duduk rumah ya. Contohlah. Tapi kalau dia tak pandang, dia tak pandang tu. Suami buat silap sikit aja. Kata dia, suami tak boleh harap. Baik bagus jiran lagi. Cakap lemah lembut dia. Yang ni suami macam rimau. Takkan dia pandang satu pun kebaikan suami buat kat dia. Sama. Jadi kita ni nak jadi orang kata apa? Orang yang khas atas kita bicara ni nak jadi orang beriman. Dia tak dapat tidak. Dia kena ada kehalusan hati nurani. Khas nak sebut ni tentang perasaan kasih sayang. Tak mana kita bila kita faham aku tak ada, Allah bagi ada, yang tu pun sebenarnya dah cukup untuk kita sedar, ya Allah, macam mana kau, kenapa kau ada dengan aku? Aku tak ada, aku pun tak fikir macam mana aku boleh ada, tapi kau lah ada dengan aku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau kita fikir macam ni, Masya Allah, iman. Tapi jangan tak tahu, bukan senang. Berapa orang duk fikir, berapa orang boleh berzikir, berapa orang memang hadir hati, boleh mengenang budi, itu lah. Tapi nak tak nak, suka tak suka, kena lah nak kata macam mana. Itu yang kita solat misalnya. Soal, rajin tak? Rajin tak solat? Rajin? Tak rajin pun macam mana? Rajin je lah. Rajin je lah. Kena paksa lah. Tu saya sebut selalu Allahumma paksa. Istilah ulama apa dia? Mujahadah. Kena lawan nafsu. Nafsu suka tak sembahyang? Soal-soal macam ni. Kan kita baru je, pasien baru sikit kan. Nafsu suka tak azan 2 kali? Suka. Suka tak azan pukul 5 bangun? Suka. Ada orang tak sedar pun azan pukul 5. Dia pun tak duduk ke mana lah. Azan pukul 5 tak sedar apa. Azan pukul 6 pun tak sedar. Tak sedar. Jadi saya nak cerita apa? Suka tak bangun pukul 6? Tu pun tak suka. Suka tak bangun pukul 5? Soal. Suka? Suka? Suka kenapa tak bangun? Tak kucing. Suka kenapa tak bangun? Kalau kita memang nak bangun pukul 5 tu pun, Allah, lambat lah ni, tak ada nak ngapal, nak semayang.
Ni bangun, Allah awal sangat pukul 5 kejut aku. Relax nanti aku tahulah nak mandi bila, aku dah tahu nak sembahyang bila, ingat aku tak kenal Tuhan ke? Oh, cakap sak. Nak cerita apa ni? Itu yang ada bab kita dah faham, akal kita boleh terima. Tapi apa masalah kita ni? Kita punya runtunan nafsu. Hak ni lah, dia paling berat dalam hidup kita. Saya ngaji dalam bab-bab macam ni, tutup guru kita duk ajar, dia kata apa? So dia kata, kita ni takat akal nak kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita nama Allah, dia lah jadikan kita, dia yang bagi rezeki kita. Memang senang ya, bukan payah nak faham tu. Payah. Memang Allah bagi makan dia. Allah bagi rezeki dia. Allah turun hujan dia. Betul? Ke kita bagi turun hujan? Apa gila ke apa ke? Masa bila kita bagi turun hujan? Ke Perdana Menteri bagi turun hujan? Mahathir bagi turun hujan? Bodoh apa? Tu tak tahu lah. Tapi nak cerita bab tu, kita punya pengetahuan memang tak susah. Memang kita terima lama lah. Siapa bagi jadi? Allah bagi jadi kita. Tapi nak ada perasaan kasih, sayang, minat, suka, haloba. Kena mari sini. Allah Akbar. Saya nak kata apa? Saya pun tak tahu mana. Tapi saya nak kata apa? Yang tu yang kita nisbah tanggungjawab, apa dia? Kena apa yang kita ada ni, pupuk. Apa dia? Bina kasih sayang, fikir, zikir. Nak tak nak, suka tak suka, kena juga. Apa saya sebut? Saya ngaji dulu ada guru sebut macam ni. Semayang, kalau ikut malas tak? Dia punya ayat macam ni. Sembamkan juga muka. Dia punya bahasa tu kan. Sembamkan muka macam mana? Kau sujud tak? Tonyoh kat dahi kan? Kat lantai. Sembayang juga. Sembayang memang malas macam mana? Kau ambil juga air. Pergi kat bilik air macam mana? Kau kencing berak macam mana? Kau mandi kalau nak mandi. Basuh muka, basuh tangan. Niat wuduk. Kau sembayang juga 2 rakaat. Nak kata apa? Dia tiada jalan lain untuk baiki diri kita ni. Apa dia? Kena mujahadah. Kadang dengar kuliah macam-macam. Tapi macam mana? Dengar kuliah tu semangat lah. Pasal macam kita depan guru macam mana? Okey lah. Guru lari sekejap macam mana? Jadi nak sebut apa? Nak tak nak, suka tak suka, sembang kat muka. Zikir, suka tak suka? Suka tak? Susah Kalau nak zikir, tapi letih, mengantuk, tidur, tu lain hal. Tapi yang ni, tak ada selera, zikir lagi. Kita habis-habis doa, ingat dah selesai dah, boleh belah, nak angkat punggung. Macam mana? Allah, zikir pula dah. La ilaha illallah. Nak bangkit serba salah, sehari kena jekah. Zikir juga. La ilaha illallah. Nak cerita apa? Nak tak nak, suka tak suka, kau duduk, bahasa dia apa? Kau sembam juga diri kau, duduk dalam majlis tu, kau zikir. Nak cerita apa? Kalau memang kita dalam tu, kita datang dengan paksa. Lepas tu, sebut juga, disuruh hadirkan juga Allah yang wujud, aku tak wujud, la mawujud, illa Allah, macam tu. La maksud, illa Allah, tak ada lah yang kita nak tuju dalam kehidupan ni melainkan Allah. Illallah. Lama-lama dia minat. Dia kena asuh. Memang kena asuh. Dan tak ada orang boleh betulkan diri benda tu kat kita melainkan kita. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, tu satu hal. Mesti pertolongan Allah Ta'ala mesti limpah kurnia dia. Tapi nisbah kita nak buat, kena apa? Kita kena mujahadah. Mesti kena mujahadah. Tengok saya sebut. Apa? Abu Lahab, Abu Jahal, dia dengan kita, siapa lagi istimewa? Bagi soalan macam tu sikit. Siapa lagi istimewa? Abu Lahab, Abu Jahal lah. Betul ke istimewa? Tak mana istimewa dia? Cuba syarah sikit. Pandai, bagus. Dia duduk sama Rasulullah, tengok Rasulullah depan mata.
Kita tak tengok Rasulullah depan mata. Tapi kita ada percaya tak Rasulullah? Tak percaya. Kalau tak percaya, kita tak duduk macam ni. Kita duduk, tak apa, dia diberuk dalam tu lah. Berbahasa mudah itu. Tapi boleh main masjid, boleh main surau, jaga, main sini, ngaji. Nak baca Quran, nak zikir, nak dengar. Apa dia? Abu Lahab, Abu Jahal tak terima walaupun Rasulullah depan mata. Dia boleh nisbah dia, apa dia? Dia boleh tengok benarnya Rasulullah di depan mata dia dengan datang Quran yang sebut daripada mulut dia. Dia tak pernah berguru, tapi boleh keluar ayat-ayat Quran. Tak ada siapa nak boleh sangkakan cerita bab macam ni. Kalau ikut macam mana? Dia lah orang paling besar sekali nak beriman. Tapi apa masalah? Kawan. Dia pandang tu dengan pandang lekeh. Situ lah. Kita situ lah. Kita kalau duduk mana pun, mak bapak kita pun kalau kita pandang lekeh, mak aku ni kecil aku tengok. Saya dan maulah duduk bebel dia. Kau dah besar panjang gini kita dengar je lah, buat tak tahu je. Kalau kita layan mak ayah kita macam tu, kau ajak kita sampai bila-bila. Jadi masalah tu yang nak berubah tu siapa? Kita. Di atas kita tak upaya, kita lemah. Apa tu? Hak tu minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah. Jadi nak tak nak, suka tak suka, yang nisbah paksa kena paksa satu. Dan masa yang sama juga kena kenal lah yang boleh bagi kita apa segala ni hanya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tak ada dah jalan balik sebenarnya, melainkan hanya balik pada Allah Ta'ala. Macam mana saya bagi contoh ni? Pasal saya nak cerita iman kan, nak tasdik tu. Saya nak cerita tasdik tu, iman tu. Nak boleh ada perasaan tu. Kita ada buat salah dengan mak ayah kita. Nak buat macam mana? Lari makin jauh. Kita pergi Indonesia, kahwin kat sana. Itu. Dengan mak ada salah. Agak-agak macam mana? Mak lagi macam mana? Kita lagi jauh, lagi lari, lagi tak peduli ke dia, lagi tak ada hubungan dengan dia, lagi dia muka, lagi dia marah. Untuk apa jalan nak bagi baik? Balik rumah. Betul? Bawa hadiah. Bukan umpan tau. Dengan tulus hati bagi. Bagi hadiah. Lepas tu ngadap. Peluk dia. Tak bersujud. Pegang kaki. Cium tangan. Macam mak. Saya salah. Selama ni tak peduli dengan mak. Tak pernah pandang pun mak macam ni. Kena buat, kena buk. Kau kena balik. Kau kena menangis. Kau kena menyesal. Baru ni jadi baik. Itu mak kan. Macam isteri ke suami sama. Lari balik rumah mak bapak dia. Tak peduli dengan suami. Suami punya lah bagus, suruh mengaji, suruh pakai tudung. Itu buat rimas aku yang pakai tudung dengan stokin lah apalah. Kau renung balik dia nak bawa kau jalan baik. Kau tak nak dia suruh kau semayang, kau tak mau semayang. Macam mana? Kau makin jari, tak silap dicerainya kau pandai-pandai cik makan sendiri. Sorry lah bahasa saya macam tu kan. Tapi macam mana nak jadi baik? Kau balik dengan aku, abang, selama ni saya tak menghargai abang. Cerita drama sikit, sorry lah kan. Dengan Allah Ta'ala pun serupa. Allah Ta'ala kata, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kamu bertaubatlah, rujuklah ke Allah Ta'ala dengan taubat setaubat-taubatnya. Taubat semurni-murninya. Sedarlah kita dah banyak terlanjur ni, kita dah banyak bodoh ni, kita dah banyak silap ni, kita dah jauh sangat terpaling daripada Allah Ta'ala ni. Ya Allah, ampunkan aku. Ya, tak ada jalan lain kita nak lari. Nak lari mana? Langit-langit dia, bumi-bumi dia. Mati pun balik dalam kubur bumi dia. Roh kita balik ke dia. La ilaha illallah. Tak ada jalan balik melainkan taubat. Tak mau. Allahumma paksa. Ya Allah, buat juga. Sembah juga muka. Zikir juga. Ngaji juga. Duduk sini kena hafal apa. Malas tak? Macam mana nak buat? Puasa tak? Ngaji tak?
Dan ngaji jangan duduk belakang. Macam mana? Duduk belakang jadi gitu. Macam mana? Lagi malas lagi duduk depan. Lagi malas lagi duduk depan. Duduk sebelah saya ni. Duduk sebelah ni. Nanti saya panggil ya, mana-mana yang kaki al-khashi'in wa raki'in tu, saya panggil duduk sebelah. Saya akan panggil dengan kasih sayang, bukan marah. Khalid, mari. Jalan, Khalid sayang. Mari. Buat macam Ebit Leo tu kan. Allah sayang kita. Mari. Kan awak dah gelak kan, relax kan. Mari. Saya boleh je. Oi. Selalu saya tepuk meja kan. Oi, dengar sini. Betul ke? Boleh ke? Memang ada ketika kena garang, ada ketika kena buat. Boleh, mari. Dengar ni. Tengok sikit. Senyum. Pasal lagi. Bagus anak mak nak apa. Inilah besar esok nak jadi tok guru kat Selayang ni. Oh. Tengok senyum ni. Mari duduk. Lain kali duduk depan tau. Nanti sekali duduk depan tau. Betul ni? Apa saya nak semua ni? Tak ada jalan lain nak balik. Nak tak nak suka. Itu saya panggil tau. Kalau nisbah kita macam mana? Tok Guru tak panggil macam mana? Nak tak nak? Tahu tak apa nak jadi baik? Buat macam mana? Allahumma puasa. Kita puasa. Aku tak jadi duduk belakang. Macam mana? Saya cerita tau. Kalau kita lagi masak nasi goreng ke apa ke, kan? Kita mari-mari dah habis. Macam mana? Lapor Tuhan. Lain kali macam mana? Lain kali. Marilah lambat lagi, baguslah kau. Macam mana? Allahumma paksa. Mewah. Mewah. Yang tu kau boleh hadakan. Takkan bak ketuhanan macam ni kau bodoh. Buat pengap. Kalau saya paksa saya kasar sikit lah. Kena bersungguh macam tu. Okey. Kita nak bangun tu, dengar. Bila kita dah bersungguh macam tu, baru dia akan main dalam hati ada rasa lazat. Rupanya sedap, rupanya zikir. Rupanya sedap, rupanya baca Quran. Rupanya sedap majlis ilmu. Tapi jaga, panas tu tak lama. Dia istilah Melayu apa? Hanya angat-angat teh ayam. Pasal musuh kita banyak. Sikitlah sana. Yalah, kalau macam kita belajar macam ni kita belajar dengan istilahnya belajar akademik. Kita nak ambil fakta. Ni apa dia. Pelajaran macam ni untuk orang yang memang dah iman tinggi, lepas tu dia memang nak belajar, bagi dia. Tu memang steady ya. Tapi tengok tak semua orang yang nak macam tu. Ada yang memang nak belajar kan. Tapi yang tak ada nak semangat ni, macam tu lah. Saya kena cerita macam tu lah sikit kan. Baik. Atas kita nak cerita, nak hafal, nak faham takrif, dengar. Macam ni ya. Iman ni tasdik. Tasdik ijah hati. Sikit kalau sebut hati tu. Hati tu kat mana? Hati ni hati yang macam kita boleh proses arnab hati tu. Kat tu kan? Tak. Hati tu atas istilah ulama, nama, qalbi tu. Dan ada ulama kita kata hati tu, maksud hati tu jantung. Bukan hati tu hati tu. Hati tu bukan hati. Hati tu ialah jantung. Yang jantung kalau baik, jantung lembab. Macam? Satu badan lembab. Jantung elok macam mana? Elok. Hati ke jantung? Macam-macam uraian tu satu hal lah. Tapi nak sebut. Jadi tasdik ni, yang ni pun ulama kita, kalau ulama-ulama kita dia kata apa? Tasdik tu fil qalbi, bukan tasdik fil aqli. Tak. Yang ni alat proses. Nak benar ni, memang bahasa dia hati. Hati. Kita kasih kat Rasulullah pun, dia ajar kita. Antara amalan-amalan tok guru kita pun dia ajar apa? Bila sebut selawat tak ada perasaan hati, pegang dia. Bagi ada perasaan, ya Allah, bagi hati aku ni kasih kat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pegang dada, pegang sini, hati ni. Jadi yang ni kedudukan bukan hati limpa tu, apa hati tu. Sini kedudukan jantung. Ni jantung ni sini. Satu hal lah tu. Bahas satu hal. Tapi nak kata kita nak iman ni, bahasa sebut hati
ada pelajaran tu lagi dia terlalu akademik sangat. Dia ada bahas pula lagi. Banyak benda nak kena hadam tu. Tapi asal nak sebut iman ni apa? Tasdik. Tasdik tu macam mana tasdik tu? Terima. Hadam. Allah. Baik. Kemudian bila iman tu dalam hati, lepas tu kaedah kita, orang yang kafir nak jadi Islam, nak jadi sah iman, apa syarat? Mengucap dua kalimah syahadat. Jadi apa kaitan mengucap kalimah syahadat sedangkan mengucap di mulut? Iman ke mana? Iman ke hati? Ni mengucap buat apa? Hari tu kita belajar kitab, adalah kita jumpa lah kan. Itu kan. Itu dia kata, bermula mengucap dua kalimah syahadah itu, pada mengucap ni, wa nutqu fihi, menuturkan dua kalimah syahadah ni, fihil khulfu, ada perselisihan ulama, ada khilaf ulama. Masuk pertikaian ini ada beberapa pandangan ulama apa hubungan antara iman di hati dengan mulut. Dia khilaf ni dengan ketetapan dalil masing-masing. Ada dalil dan hujah dia. Tapi dia nak sebut kitab kita ni, dia nak sebut, dia dah cerita dah awal. Dia kata wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha. Nama jawharah tauhid ni aku telah murnikan dia, aku telah bersihkan dia daripada khilaf-khilaf benda-benda yang buat semak je fikir. Dia dah bersihkan, dia bubuh ni apa? Pati. Kita ambil pati. Apa dia? Faqila syartun kal amal. Kata setengah ulama yang memberi hubungan atau huraikan hubungan dan berkaitan antara iman di hati dengan menuturkan di mulut ni. Menuturkan mulut, mengucap ni apa? Mengucap, menuturkan kalimah syahadah ni, dia adalah jadi syarat. Syarat apa? Dia syarat iman. Iman ke mana? Hati. Iman membenarkan di hati. Mulut mengucap, syarat iman. Kita dah maklum pada kita, mengucap kalimah syahadah rukun Islam kan? Islam ni praktis zahir, mengucap kalimah syahadah rukun Islam. Tak mengucap tak jadi Islam. Betul? Apa kaitan dengan iman? Seiman di hati, Islam mengucap duduk di mulut kan? Jadi apa kaitan hati dengan mulut? Mengucap ni dia adalah syarat sah iman dalam hati. Maksudnya kalau tak ada dalam dalam hati. Kalau ada dalam hati sekalipun, tapi kalau selagi tak melafazkan dia di mulut, macam mana? Tak terpakai. Jumhur ulama yang ahli sunnah wal jamaah, inilah disebut pasal kita nahkum bil zawahir, kita hukum dengan zahir apa ada kat seseorang tu. Kalaupun hati dia membenarkan, tapi kalau tak pernah mengucap, apa susah sangat nak mengucap? Sebut je lah. Macam tu lah bahasa kita kan. Tak mengucap kalau tak pakai iman dalam hati, walaupun yakin gilanya. Itu asal hukum. Asal bahas ni. Jadi mengucap kalimah syahadah ni, dia syarat untuk sah iman dalam hati. Satu, kalau katalah dalam masyarakat kita ada orang India duduk masyarakat kita, dia memang Hindu, sembah tokong. Tapi dia suka sangat main masjid, main surau. Dia ikut sembah tokong pun pasal ikut mak ayah dia, tok nenek moyang dia dulu. Tapi dia suka sangat kalau kita buat korban, dia main tolong lapar. Orang Islam kita pun malah dia datang. Masjid pun dia kata, saya suka dengar itu azan. Dia kata, saya pun tak tahu pasal apa, tapi saya suka itu azan. Saya tak suka itu loceng, tonteng, ini. Apalah, pining lah dengar. Tapi saya dengar itu Allah, Allah. Saya sukalah. Satu, dia main masjid. Dia tengok apa semak-semak, dia cuci sampah. Dia perlu masuk Islam lah. Memang mau Islam, tapi memang suka. Tapi nanti saya memang marah lah. Saya punya bapak tak bagilah. Saya nak cerita apa ni? Dia minat ada. Dalam hati tu memang tengok perbuatan apa.
Macam mana pun nak sebut gini, ada hukum kita dah faham pun. Dia tak mengucap kalimah syahadah, mati tapi duk main masjid, duk main surau. Apa kita tolong? Kita duk mengaji ni, dia main dengar. Dia kata, saya sukalah ustaz cakap. Saya punya hati dengar sejuk juga. Saya pergi tokong itu dengan Sami cakap, alamak, apa ini? Tonteng, ini 4 lain ada. Ini bubur sini. Ini bakar mayat apa? Alamak. Jijik. Dia siap puih. India, contoh. Tapi tak mengucap kalimah syahadah. Islam kafir. Kita duk faham je, Islam kafir. Kenapa kafir? Tak mengucap. Jadi kenapa kita hukum kafir sedangkan tengok cara tu macam dia suka dengan Islam dah. Kita pun tak gotong royong macam dia. Kita pun tak khidmat macam dia. Kita pun tak minat orang mengajar macam mana dia. Contohlah kita pun mengaji tidur kan. Tapi dia Hindu dengar minat ni. Kalah kita ni. Gotong royong dia lebih daripada kita ni. Kita siap jamu arnab ni makan. Tu pun contoh kan. Dah ada dia kata, tamang. Ini saya tamang. Saya bikin datang ni. Saya suka punya pasal saya datang. Mati tapi tak ucap kalimah syahadat. Apa itu hukum? Kafir ya? Siapa? Apa hubungan mengucap dengan dalam hati? Syarat. Itu nak syarat. Okay, begini pula. Kita ni beriman tak? Syarat ada tak? Dah mengucap belum? Tapi ada tak tasdik? Sikit soalan tu. Tasdik tak tasdik? Tasdik ni membenarkan di hati tak? Tapi tengok perbuatan macam tak tasdik aja. Dengar saya sebut. Minat ke duduk sini? Tengok gaya macam tak minat aja. Gaya tak ada. Baik Hindu yang saya cerita tadi. Hindu mana tu, saya cerita je lah kan. Baik bagus Hindu tu. Kenapa? Minat. Tak apa. Memang betul dah tu. Tapi nak cerita. Ni apa masalah ni? Mengaji macam tak mengaji je. Duduk sini macam tak duduk sini je. Duduk majlis macam tak duduk majlis je. Peraturan sini pun tak mau ikut. Ikut kepala otak sendiri je. Buat kepala tau gitu. Orang suruh diam lah. Orang suruh main turun jemaah lah. Orang suruh hafal lah. Orang suruh zikir lah. Contoh lah. Ini semua tak ada buat. Semua dia rengkah. Pula tu, buat pula tu. Tengok rupa macam terpaksa je. Tak ada macam sukarela pun. Tak ada pun rasa minat pun. Tak ada pun macam suka seronok sini, enjoy duduk sini, seronok duduk sini. Nak khidmat kat sini. Contoh pasal dah suka kan. Macam saya bagi contoh Hindu tadi kan. Dia main kat sini macam mana? Dia kata, ini sawit pun tak ada orang berat kan. Saya tengok ini, semalah. Saya suka tengok ini bersih. Saya mau datang bawa itu, kasih bersih ni kebun boleh tak? Dia kata, berapa gaji mau? Saya tak mau gaji ni. Ini saya buat ini. Hati saya seronok tengok ini tempat. Cantik. Saya datang sini, saya punya hati ada rasa tenang juga. Contohlah saya cerita. Nampak saya buat misalnya. Macam mana? Dia ni, saya nak suara ni. Mati, tak ucap kalimah syahadah. Kita kata apa? Pasal apa? Syarat tak ada. Okey, kita ucap tak? Terror. Okey. Syarat dah ada. Soal, tasdik ada. Tasdik tu ada. Apa bukti tak ada tasdik? Tengok tak gaya minat pun. Bagi tugasan macam tak nak buat aja pun. Kita bagi suruh kutip sampah, dia kutip sampah. Sampah tu nak kata buang pun tak buang, nak kata kutip pun tak kutip. Macam tak buat kerja. Memang dia bukan buat ni. Tak ada minat. Tak tasdik. Kalau orang tasdik kita tak payah suruh lah dia buat. Kita tak payah suruh. Kalau ngapal ni, tak payah suruh ngapal Quran, dia hafal Quran. Itu tasdik betul loh. Kita tak payah suruh buka kitab. Saya tak suruh beli kitab je, dia beli lah apa nama kitab saya sebut. Kalau saya sebut, katalah kitab Nahu macam ni. Saya baru sebut, dia beli lah semua. Siapa? Tasdik gila je. Minat ni.
Siap tanya lagi, Ustaz, kitab apa lagi saya kena beli ni? Kau tak mengaji lagi. Tapi Ustaz, saya dah gila dah. Saya nak beli tak? Ustaz sebut je. Saya duit banyak. Saya nak beli tak? Kitab macam ni. Saya nak beli rak, saya nak buat macam ni, saya nak simpan kitab saya, boleh tak Ustaz? Boleh tak? Dia punya minat macam tu lah. Tapi beli pun saya tengok tak tahan. Saya nak beli kayu, saya nak buat neri, saya nak buat rak, saya letak ni. Nanti kalau saya mati pun tinggal je lah rak ni kat Ustaz. Saya nak bubuh kitab saya, boleh tak Ustaz? Dia punya semangat lah. Tasdik lah dia. Tasdik. Ada manusia yang memang Allah Ta'ala bagi anugerah kat dia macam ni. Kita bila tak ada anugerah ni macam mana? Kena cari sabab untuk anugerah. Itu kat kita lah, taklif. Satu, Nabi-Nabi dia special. Kita orang biasa ni, macam mana? Ditaklif kat kita. Ditaklif tu, nama pun taklif berat. Nak tak nak, suka tak suka, kau kena buat. Itulah. Dan kena buat pula tu apa? Apa jalan nak bagi kasih sayang? Kau kena perhati, kau kena tengok, kau kena renung. Pasal ada istilah syarat. Tambahlah kat kita, syarat mengucap. Kita dah lama mengucap dah. Soal begini, memang kalau tengok mengucap tu, seolah-olah apa yang datang pada mulut kita ni, dia akan menterjemahkan apa dalam hati. Memang macam tu lah. Satu kaedah kita, mengucap kalimah syahadah ni, dia adalah syarat bagi sah iman. Pasal bila boleh sebut di mulut, dalam hati ada, tak dapat tidak, mesti kena sebutkan dia di mulut, baru sah apa ada dalam hati. Boleh? Faham saya sebut apa? Kat kita, memang dah sebut di mulut dah. Tapi apa yang kena semak pula kat kita? Betulkah datang daripada hati? Yang tu kita. Hindu tadi, dia dah ada dalam hati. Tapi tak sebut mengucap kalimah syahadah. Boleh faham saya sebut apa? Kita ni memang pakar mengucap kalimah syahadah. Zikir sentiasa kan. Tapi soal apa ni? Ada tak memang datang daripada hati, ataupun yang ni terpaksa pasal dah duduk sini. Itu kena mati. Dengar kita hukum zawahir, kita Islam. Yang Hindu tadi macam mana? Kafir. Akhirat esok. Yang ni yang kita baca dalam Sirajul Huda tu. Perasan tak perasan saya tak tahu. Kan dia ada sebut khilaf apa dhaif apa tu. Dengar. Apa saya kata? Tak mustahil nanti akhirat tengok macam mana? Orang Hindu tu masuk syurga. Yang kita ni masuk neraka. Kenapa pula? Aku ucap kalimah syahadah. Memang kau ucap kalimah syahadah, tapi kau tak ada hati langsung dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul, dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dengan tempat yang kau duduk, pengajian kau duduk mengaji. Kau tak ada perasaan apa pun, batu, kayu. Kau sebut tu bukan datang daripada hati sanubari kau, yang kau faham apa dia Islam, siapa Allah Ta'ala, siapa Rasulullah, agama yang kau duk ada ni, pengajian yang kau duk ikut ni, tak datang daripada hati sanubari kau. Baik Hindu tu lagi. Datang sini dengan suka hati dia, dengan terbuka dia, dengan rindu dia, dengan minat dia, seronok dia. Datang, cuma dia tak mengucap kalimah syahadah. Kat dunia nahkum bi zawahir. Kita hukum dengan zahir. Apa dia? Tak mengucap, kafir. Yang ni orang Islam. Tapi akhirat jangan tak tahu. Allah Ta'ala terima hak mana? Hak dalam hati je. Tapi syarat, atas kita bahas syarat. Boleh? Faham? Satu atas bahan itu yang ada kitab dikarang oleh, saya ada sebut tu rasanya, Ahmad Zaini Dahlan. Kan saya kata, saya punya nama ni, arwah Tok bagi tu, Tok pun bukan Tok, bukan saya punya bapak punya mak, saya punya bapak punya mak punya kakak. Kasih nama sama saya. Tak faham surah. Ahmad Zaini itu kata dia, ada ulama nama Ahmad Zaini Dahlan. Dia kenal mufti Mekah. Aku cucu menakat lah saya ni kan. Asalnya nak buat Ahmad aja. Bubuh Rozaini kata dia. Pasal nak ambil nama Zaini tu, bubuh Rozaini. Kenapa dibubuh Ro tu saya tak tahu. Saya tak tahu kat dia itulah. Tapi dia nak bubuh nama saya tu pasal tu. Saya nak cerita apa? Ahmad Zaini Dahlan, dia pernah tulis satu kitab, nama dia
asnal matalib fi bayani imani Abi Talib. Kitab khas cerita tentang iman Abi Talib. Kita dengar cerita Abi Talib macam mana? Islam kan iman? Tak mengucap kan? Dia bahas kitab. Saya tunjuk itu tebal mana? Tebal ni. Ke saya tunjuk itu kan? Kau apa tidur je tu lah. Ustaz tebal ni kan? Cerita apa? Nak bahas cerita iman Abi Talib. Bukan 2-3 lah. Bukan 5 minit cerita. Tebal ni. Sekejap. Nak cerita iman Abi Talib. Saya tak pegang kitab tu. Ada kat anak murid saya. Anak murid saya ada seorang pegang kitab tu. Saya pasal memang tak ada kitab tu. Tapi saya duduk sebut. Dia jumpa. Dia jumpa kitab tu. Saya pun tak ambil simpan. Tak teringin nak tengok sama. Tak rajin baca. Dia kaki baca. Apa saya nak sebut? Dalam kitab tu. Dia kata apa? Khas nak cerita sebenarnya Abi Talib beriman. Tapi cerita ke orang bising Pasal apa tu? Pasal nak cerita tasdik dia. Tasdik dia. Rasulullah, orang kafir Quraisy semua tak suka macam mana? Dia bela Rasulullah. Ni anak menakan aku. Kalau bahasa saya sebut macam ni. Kalau kau nak usir dia, you must over my dead body first. He is my anak menakan. Don't touch him. If I'm still alive, don't touch him. I'm his pak menakan. Apa jadi pada dia? Kau usir dia, mesti kau usir aku. Kau jangan usir dia. Lagipun dia bukan ajar orang buat jahat. Dia ajak manusia untuk buat kebaikan. Kau jangan usir dia. Selagi ada aku, kau jangan usir, jangan ganggu kerja yang dia buat. Tu Abi Talib. Aku bela dia pada kecil. Aku sayang pada dia lebih pada aku sayang anak aku. Anak dia saya Ali. Aku sayang dia lebih pada aku sayang anak aku. Kau jangan usir dia. Aku kenal dia, aku kenal peribadi dia. Abi Talib. Tapi tak pernah mengucap kalimah syahadah. Macam akhirat esok agak-agak macam mana? Kita dengan Abi Talib agak-agak macam mana? Sama tak? Ada kita bela Rasulullah macam tu? Ada kita bersungguh-sungguh dengan apa Rasulullah sungguh macam tu? Ada? Jangan, sunnah Nabi ada. Satu, Syekh Ahmad Zaini lah dalam tulis kitab tu. Bukan dia saja. Dia pun mesti ambil pada tuk guru dia, siapa sebut tu. Tapi di sebelah kitab dia tulis. Jadi nak cerita, yang ni yang kita ni bila kita faham ni, iman tu tasdik, menutur ni adalah jadi syarat. Kita sekarang apa? Kita masalah apa? Syarat dah ada, tapi tasdik tu tak ada. Jadi apa yang kita nak kena buat sekarang? Kita kena cari tasdik tu. Jadi apa jalan tasdik tu? Tu yang Allahumma paksa. Kena mujahadah. Kena sampai boleh rasa. Sampai boleh rasa. Tak rasa lagi. Tak rasa pun paksa buat. Waktu belajar terus, berguru, dengar, faham. Dan memang tak dapat tidak. Dia nak rasa ni, dia tak boleh hanya dengar. Apa? Dia kena buat. Satu, kita kalau dapat tarbiyah, tuan, cuma kita dapat tarbiyah buat masa kecil, pakai tak ada lagi. Dah dapat taat, teruskan taat tu, jangan tinggal. Pasal nak buat taat tu bukan senang. Hak fardu, hak sunat, berjemaah, berjubah, sorban, jangan tinggalkan dia. Pasal orang nak buat macam tu bukan senang. Dah buat apa? Kau pergi belajar, bagi ada berakai, bagi faham macam mana nak boleh hadir hati dan sayang apa yang kita dah ada tu. Nisbah ilmu, boleh baca Quran, hafal Quran, dah boleh sembahyang, boleh bangun tahajud. Contoh, duduk tempat pengajian, kitab pun dah hafal. Macam mana nak bagi rasa besarnya benda ni, tapi aku tak ada perasaan lagi, ni. Apa maksudnya? Kita belum matang lagi. Kita belum reti lagi apa sebenarnya kita nak cari, apa yang kita nak buat ni. Belum ni. Saya ngaji tengok, saya buat misal tengok. Kalau orang tak kahwin, ada gedik-gedik nak kahwin, contoh kan. Boleh faham saya cakap. Memang ada orang macam tu ni. Ada motor tak? Tak payah cerita kahwin lah, kau payah sikit, kau tak faham. Ada motor tak? Dia nak motor? Tak ada.
Tengok siapa muka mak motor lah. Ada minat tak nak motor? Ada motor tak? Ada? Ada motor, tak payah tanya lah. Memang ada motor dah kat rumah, tak boleh bawa lah. Siapa lagi minat motor? Sat, mana muka tengok minat motor? Ya, ni memang minat motor lah. Memang ada motor lah. Dia memang ada motor lah. Dia memang minat motor. Dapat motor. Tapi pasal dia dapat motor free, agak-agak dihargai lah motor yang dia dapat. Ya ke? Saya nak cerita apa ni? Saya beri cerita contoh bini ni kan. Orang tak kahwin, dia memang nak kahwin, duit pun tak ada nak kahwin, dia gedik-gedik nak kahwin tau. Ada orang dah kahwin, macam mana? Disisiakan isteri yang dia miliki, yang dia dah kahwin, untuk jadi isteri dia. Rupanya nafsu je. Dia tak tahu apa sepatutnya selain daripada apa yang dia rasa itulah kahwin yang dia kena dapatkan. Dia rasa kahwin tu hak tu je, yang lain tak ada. Dia kahwin dah, tapi dia bodoh, dia tak dapat tasdik kahwin tu, parti kahwin tu dia tu. Orang yang tak kahwin gaduh nak kahwin, tak kahwin lah nama dia. Boleh faham saya sebut, saya nak buat misal tu. Kat kita macam ni ya. Orang tak masuk Islam, dia tak dapat Islam ni. Kita dah dapat Islam, sama? Kita tak tahu apa nilai Islam, apa nilai iman tu, nilai ilmu tu. Orang kafir yang baru masuk Islam, kata dia, kenapa tak cerita Islam kat saya dulu lagi? Kenapa tak cerita saya kenalkan Tuhan dulu lagi? Saya akan dakwa semua orang. Memang banyak orang yang kafir masuk Islam ni semua cakap macam tu. Kenapa orang Islam tak dakwah saya masuk Islam? Saya akan dakwa bapa saya mati dan tak masuk Islam. Gini. Yang kita dapat Islam macam mana? Nak dakwah apa? Aku kena mengaji, aku kena apa lah. Tegur. Kita tak tasdik. Jadi masalah kita apa? Kalau dengan istilahnya, kita mengucap bukan dengan hati sanubari. Syarat dah ada tapi tasdik tak ada. Orang kafir yang saya beri contoh India ni, contoh Abi Talib tadi macam mana? Memang tengok tu memang dia tasdik punya. Cuma dia tak mengucap aja. Siap. Boleh? Faham? Jadi kat kita ni kena muhasabah situ. Apa dia? Aku ni iman ke macam ni? Macam ni iman ke? Kena semak tau. Kalau main pondok macam ni, tak peduli langsung pengajian, tak ada langsung apa? Nak ada kasih sayang dengan orang supaya orang pun boleh taat, kita boleh taat, tak ada langsung hadir dengan Quran, tak ada langsung. Rupanya duk ayat apa benda dah, tak tahu dia, tak ada matlamat. Orang-orang semakin main makan pun lambat, khidmat pun tak ada, otak pun bodoh, ngaji pun lembab. Apa benda tak tahu dia ni? Apa benda? Suruh khidmat pun tak boleh, suruh buat kerja pun tak boleh, bertukar tak boleh, nyangkui pun tak larat. Apa benda tu? Tak tahu apa benda. Tapi Islam. Boleh faham saya cakap apa? Kasih kita kena muhasabah itu. Baik. Jadi saya nak syarah tu apa? Nak kata nisbah mengucap dia jadi syarat. Jadi syarat. Allah. Misal lagi, contoh. Kita masih cerita bab kahwin kat ni. Kita kalau suka kat satu orang, dalam hati ni seronok sangatlah nak dengan kahwin dengan dia. Macam mana? Sampai satu tahap macam ni, macam mana? Aku cinta padamu. Sampai macam tu lah dia berani cakap tu. Pasal apa? Pasal apa? Ni. Dalam ni aku cinta padamu. Tak peduli lah orang nak kata apa, orang nak marah, aku cinta padamu. Ni orang ni dah kahwin dah. Dengan isteri sebut, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Tapi, duk. Apa? Apa saya cerita apa? Ada perempuan lain. Zaman isteri, abang sayang kat kau. I love you. Pergi jalan sama dua orang. Tapi handsetnya
Dia minat kat kawan tu okey. Yang ni yang ada ni tak ada hati tu. Tak ada hati tu. Saya bagi contoh tu. Macam khianat tak? Kat kita khianat macam tu. Kena tak? Saya lontar ni suruh fikir. Itu saya punya kerja itu Yang nak berubah tu hamba saya tolong cerita baik siapa anak saya ke, isteri saya ke, kawan saya ke. Tak kira saya tu kan cerita Saya pun kena berubah tu. Saya boleh cerita Saya boleh cerita. Kau dengar lah elok. Dengar elok. Saya tak boleh tolong. Memang saya tak boleh tolong. Saya boleh tolong macam ni Saya boleh tolong macam ni Saya boleh tolong cerita je. Kau dengar lah elok. Kau ambil faham. Kau pergi reti lah. Kau buatlah tindakan apa sepatutnya kau tindak. Aku boleh cerita Saya nak tarik telinga, saya nak rotan, saya belum tahap tu lagi Saya boleh tolong cerita je. Kau dengar kau pedih ke tak pedih ke, kena perli ke tak kena perli ke, punya pasal lah kau tu. Tapi saya tolong cerita je. Tolong cerita je. Baik. Jadi ada ulama kata mengucap kalimah syahadah ni dia syartun. Allah. Satu lagi tak? Bila syarat masyrut. Allahumma salli wa sallim ala. Bila mengucap ni syarat baru jadi iman. Jadi yang dalam hati tu tak terpakai melainkan ada mengucap. Okey. Kat kita syarat dah ada, masyrut tak ada. Dekat orang yang nak masuk Islam ni, contoh macam Abi Talib tu, khas dia sebut ke sana. Masyrut dia ada, tasdik dia ada. Dia dah bela Rasulullah gila punya. Kan? Tapi syarat dia tak ada. Mengucap kalimah syahadah tak ada. Sikit saya sebut dalam bentuk-bentuk yang tu lah. Jadi kalau nisbah kat kita macam mana? Mengucap dah ada. Apa yang tak ada? Tasdik tu tak ada. Sekarang kena usahakan untuk tasdik. Itu yang usaha untuk tasdik ni apa? Memang tak ada bahasa lain. Istilah ni mujahadah. Bahasa saya selalu sebut Allahumma paksa. Dan kata setengah tiada. Baik. Waqila bal. Kata setengah maksudnya sebagian ulama kata tiada. Maksudnya tak. Dia bukan jadi syarat. Apa itu? Bal syatrun. Bahkan kata dia sebenarnya mengucap ni rukun. Jadi ada ulama kata apa? Mengucap kalimah syahadah ni bukan syarat. Bahkan dia adalah rukun iman. Dengar ya? Rukun iman mengucap kalimah syahadah. Ada? Ada? Mengucap kalimah syahadah rukun apa? Rukun Islam. Rukun iman berapa? 6. Rukun Islam 5. Betul? Apa kaitan rukun Islam dengan rukun iman tu? Rukun Islam ni dia syarat. Dia menzahirkan iman yang 6 tu. Iman yang 6 tu dia kena tasdik. 5 tu apa? Zahir, syarat. Syarat besar sekali kat mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang jumhur ulama sebut macam tu. Siap. Boleh. Satu semayang dah bagus belum? Bagus dah tang semayang. Tapi jangan tak tahu ada orang yang tak boleh semayang, tak semayang pun lagi. Tapi kata dia, bilalah aku nak semayang. Kalau boleh semayang, aku tengok dia semayang macam khusyuknya. Aku kalau semayang boleh khusyuk biasanya. Tapi tak semayang ni. Kita dah semayang, tapi tak ada khusyuk. Dan tak pernah usaha pun untuk khusyuk. Semayang dah boleh jaga. Tak pernah fikir pun untuk khusyuk. Tak ada hati dan perasaan pun semayang yang kita dirikan. Orang yang tak semayang lagi macam mana? Kalau boleh aku nak semayang. Tapi yang ni halangan kerja inilah. Oh lain tu. Dengar. Saya nak cerita tasdik dengan syarat. Nak cerita tu. No. Ada orang tak boleh baca Quran. Lepas tu macam mana? Dia punya minat lah nak baca Quran. Saya kalau boleh Ustaz nak baca Quran. Kalau boleh sekarang juga nak baca Quran. Tapi huruf pun tak berkenai. Jim ha kha pun terbalik. Ni.
Allah, kalau boleh baca Quran macam mana dia orang boleh baca tu, tambah boleh hafal lah. Allah, sejuknya hati. Tapi ustaz, ni mengaji ni keluar rumah tok guru bodoh, alif bata pun tak kenal. Ni nak baca yang panjang pendek pun tak betul. Menghadap guru baca duduk lama sikit 2-3 jam, pandai sikit. Balik rumah jadi bodoh. Balik mai datang pula, Allah, tak pandai-pandailah ustaz. Saya ni cita-citalah nak belajar, nak boleh baca Quran. Kalau boleh nak hafal macam mana duk hafal tu. Ada orang jiwa dia macam ni tapi dia tak boleh baca Quran. Dengar. Ada orang dia hafal Quran, tapi tak ada perasaan pun nak baca Quran. Tu saya nak bagi contoh tu, dua keadaan tu. Jadi apa nak buat ni? Kita kena ada muhasabah gitu. Kena Allahumma paksa, letak tak satu masa ni baca Quran. Letak. Kita punya cabaran hidup ni apa dia? Orang nak baca, nak hafal tak ada peluang. Orang nak mengaji tak ada masa, tak ada tempat. Orang yang dah duduk tempat tak mengaji. Nak cerita apa ni? Sebenarnya masing-masing ada masalah. Kena selesaikan masalah masing-masing. Cuma yang nak betul-betul bagi betul apa? Tasdik. Bagi betul tasdik, bagi betul iman. Salah, taubat. Menyesal, pergi usaha pergi buat. Tu. Lepas tu kalau dah duduk tempat baik ada benda yang kena baikkan hati. Dan jangan tak tahu, dah dapat satu nikmat, bukan arti dah selesai dah bab-bab iman tasdik ni. Belum. Pasal dia kena usaha. Tetap taklif. Lagipun ada musuh yang sentiasa duk melekakan kita, walaupun boleh taat. Dengan taat tu nanti dia jadikan kita sesat. Dengan taat tu nanti dia akan jadikan kita habis amalan. Pasal apa? Ada riak, ada ujub. Dijadikan penyakit hati kat kita macam-macam yang sampai gagal taat yang kita buat. Kalau orang kafir pula macam mana? Dia bagi duduk dalam hati semangat nak bertuhan, tapi dia pergi sembah tak ketahuan, tak pergi jalan kebenaran. Ada lagi yang tu lah. Jadi masing-masing ada kesusahan masing-masing lah. Jadi apa yang kita nak buat? Kenali dah kedudukan kita duduk di mana, betulkan perjalanan kita untuk dapat duduk jalan yang betul. Kita dah betul ni, apa khasnya? Jadual lagi betul, semangat ngaji, ambil faham. Betul macam mana? Tukarkan perangai hak lolak tu bagi betul. Ikut cerita. Atau bahasa kitab macam ni lah. Syarat, ada yang kata dia rukun. Baik. Dan Islam itu engkau maknakan. Wal Islam asyrahanna bil amal. Baik. Di atas pendapat ni ada dua kaul. Ada yang kata mengucap kalimah syahadah ni syarat iman. Ada yang mengatakan rukun Islam. Rukun Islam. Mengucap kalimah syahadah ni rukun iman. Ya, dia adalah rukun. Dia adalah rukun. Dia terjemah tu rukun. Dia adalah rukun iman. Kita duk pakai macam mana? Kita duk pakai yang pertama ni. Apa dia? Mengucap kalimah syahadah, dia rukun Islam. Tapi syarat sah iman. Iman hanya terpakai kalau mengucap kalimah syahadah. Tanpa mengucap, tak pakai. Itu sekira-kira hukum zahir ni atas dunia. Sekejap. Satu saya sebut Abu Talib tadi. Selesai. Baik, Islam pula apa dia Islam? Islam ni apa? Isyrahanna bil amal. Kau syarahkan, kata dia, maknakan Islam ni dengan menjunjung dan mengerjakan pekerjaan yang baik-baik. Jadi Islam apa? Islam ni menjunjung titah perintah Allah Ta'ala secara zahir. Kalau disebut kafir, asyhadu, aku Islam. Lepas tu sembahyang. Lepas tu cukup waktu sembahyang. Nak sembahyang wudu. Untuk kencing berak basuh istinja, suci. Jangan ada najis. Tu cukup kan, semua selesai tu. Tu amal zahir. Amal zahir. Islam ni syarah itu. Sampai bulan Ramadan puasa. Ada zakat, masuk nak raya kena berterah, bayar berterah. Harta apa? Cari elok-elok, tengok emas, perak apa, bila kau milik tulis tarikh elok-elok. Cukup genap setahun, cukup dah nisab. Haul dah ada, nisab cukup dah. Ada nisab keluaran. Ada lembu kambing, miliknya lembu tulis berapa bulan kambing. Bagi makan sendiri ke bebas rumput? Bagi makan sendiri. Kita yang cari rumput tak kena zakat.
Kalau kita lepas saja, ada pandang ragut, mula tarikh tu, tulis. Setahun, tengok berapa ekor ada. Tak cukup nisab, tak kena. Haul dah ada, nisab tak cukup. Tu CP nak hidup. Apa, taat amal zahir Islam. Lelaki cara lelaki, perempuan aurat, tingkah laku, pergaulan, boleh salam, tak boleh salam. Islam tu syarahkan dia bil amal, dia lah amal. Khasnya rukun Islam tu sembahyang, puasa, zakat, haji itu. Haji, ada duit, kumpul buat apa? Nak pergi haji. Ada peluang umrah. Tu sama apa? Amal. Itu apa? Tu rukun Islam. Banyak lagi ke? Berlambak lagi. Baik, jadi kalau faham tu antara Islam dan iman ni, iman mana? Tasdik. Tengok saya buat misal. Sekalipun amal tak ada lagi, tasdik mesti ada. Contoh, sembahyang fardu buat tak? Buat, alhamdulillah. Sembahyang sunat dah buat semua belum? Belum lagi. Rajin ke malas? Ada malas juga. Bukan ada rajin juga, ada malas juga. Dah buat pun kalau boleh nak tinggal. Ada malas juga. Duha rajin tak? Ada malas juga. Ada malas juga. Amal tak ada. Okey, soal. Dengar. Iman kena ada. Macam mana nak iman dengan sembahyang duha sedangkan tak sembahyang duha? Jawab. Macam mana nak tasdik sembahyang duha sedangkan duha tak sembahyang? Jawab. Pandai tak fikir? Macam mana? Tasdikkan sembahyang duha tapi tak sembahyang duha, macam mana nak buat? Paksa tak tasdik. Paksa tu mujahadah mana? Bagi jawab, cuba jawab. Apa sahaja dapat pahala. Tak faham soalan kot. Dengar. Duha tak sembahyang. Tapi kena beriman tak kat sembahyang duha? Okey. Macam mana beriman kat sembahyang duha tapi tak buat sembahyang duha? Jawab. Kena faham, duha ni sunat. Buat dapat pahala. Memang tinggal tak berdosa. Tapi aku malas nak buat dia. Kalau boleh nak buat juga satu hari nanti. Yang tu tasdik. Satu kena jaga bab-bab macam tu. Satu tak boleh pelekehkan benda-benda yang sunat yang kita tak buat. Boleh? Faham? Allahumma paksa tu, paksa. Saya bukan tanya paksa tu. Paksa tu mujahadah nak buat tau. Apa paksa dia tadi? Tonyoh dahi juga, sembahyang juga. Contohlah kan. Walaupun tak khusyuk memang jauh lagi lah. Tonyoh juga. Walaupun malas, bagi tak dapat 2 rakaat. Bukan bantai 8 terus. Bantai 8 jaga. Sehari dia bantai yang tu sama yang fardu pun tinggal. Apa saya nak sebut? Tasdik tu tak mana? Tasdik tu. Ya Allah, memang duha ni sunat. Aku duk malas lagi, ya Allah. Kau Nasibah minta, ya Allah, bagilah aku boleh sembahyang kekuatan untuk sembahyang duha ni. Pasal aku tahu tanggungjawab kullu sulama ibnu Adam, ada hak, ada tanggungjawab setiap sendi kita ni. Antara yang menyelesaikan tanggungjawab sendi-sendi kita ni apa? Sembahyang duha. Memang ada sebut macam tu. Kalau kita belajar bab-bab hadis, apa saya nak sebut ni? Tasdik dia kat mana? Walaupun tak boleh buat, ada keinginan nak buat, tu tasdik. Ya Allah, duha ni kalau boleh aku nak buat 8, tapi 2 pun tak lagi. Tapi ya Allah, ampun dengan aku. Apa? Bagi aku kelobaan untuk sembahyang duha. Nak paksa lah macam mana? Tonyoh. Sembahyang tak? Walaupun hati tak seronok, tak minat, paksa. Satu hari nanti dia jadi biasa. Dia jadi biasa. Nanti insya-Allah dia akan jadi seronok. Tinggal tak boleh duduk kalau tak sembahyang. Selagi tak sembahyang ni tak sembahyang. Aku tak sembahyang duha hari ni. Aku tak sembahyang duha hari ni. Aku tak sembahyang duha hari ni. Bagi datangkan kerinduan untuk buat ibadat tu. Yang ni kaedah, ni mujahadah. Ni pun tahap apa ni? Mutmainah ke? Mutmainah apa? Baru nak belajar buat taat. Hati sanubari belum lagi. Jadi kita punya banyak kerja nak buat ni apa? Kena belajar tasdik. Jadi tasdik punya cara tu lagi betul. Apa dia? Ingat saya dah sebut formula. Memang ulama tutup kita ajar dah. Apa dia? Walaupun tak buat lagi,
Sambung? Kena iktiraf yang sunat ialah sunat. Kena iktiraf yang sunat ialah sunat. Tu memang kaedah besar nak jaga iman supaya jangan murtad. Pasal memperlekehkan sunat. Tak buat sunat satu hal, tak ada masalah. Tapi jangan pelekehkan dia. Alah sembahyang duha ni, ingat boleh masuk syurga je. Kau tak nak sembahyang sudah. Tapi jangan kau nak memperlekehkan, pandang hina pada orang sembahyang duha. Bahkan mempertikaikan kebolehan dia masuk syurga dengan sembahyang duha. Kadang-kadang ada orang kata macam ni nak. Alah sembahyang duha boleh masuk syurga ke? Masuk syurga sebab rahmat Allah Ta'ala lah, bukan pasal sembahyang duha. Kalau sembahyang duha pun belum dapat rahmat, kau tak sembahyang duha agak-agak dapat rahmat. Dia kena ayat-ayat macam tu, apa betul dengan kepala otak tu. Wala betul. Apa asal saya nak sebut ialah tasdik tu antaranya apa? Mengiyakan, mengiktiraf hukum-hukum syarak. Yang halal ialah halal, yang haram ialah haram, yang sunat ialah sunat, yang wajib ialah wajib, yang haram ialah haram. Walaupun haram itu kau buat. Jangan halalkan yang haram. Contoh riba, haram. Ni loan macam-macam ni, terlibat dah macam-macam. Kau jangan sama sekali pergi tukar, tak apa. Aku tak apa. Udah, kapi terus lah tu. Na'udzubillah. Macam mana nak tasdik? Macam mana? Ya Allah, aku terlibat banyak ni. Aku nak keluar pun susah dah. Kau ampunkan aku, ya Allah. Mati ada iman. Tasdik. Pasal apa ada iman? Pasal membenarkan yang haram adalah haram. Kalau contoh sunat ni, membenarkan yang sunat adalah sunat. Kau tak nak buat punya pasal. Yang haram, kau tak tinggal lagi satu hal. Satu orang minum arak, makan babi sekali pun. Ada bab kita pernah belajar dalam kitab Paku Iman tu. Walaupun makan babi, walaupun bunuh orang sekali pun. Kalau dia tak pernah halalkan benda tu, dia hukum mukmin, muslim, mukmin, asin. Dia berdosa. Iman, serah ke orang salah. Pasal hati dia orang salah lagi tahu. Jangan ada benda-benda dia Islam menghalalkan. Kalau dia menghalalkan, out. Walaupun dia tak bunuh orang, walaupun dia tak mencuri, walaupun dia tak minum arak, walaupun dia tak berjudi, walaupun tak itu. Tapi kata dia, alah judi halal. Wow. Menyalahi hukum syarak. Batal tasdik tu. Batal syahadah. Okey. Na'udzubillah. Jadi Islam junjung apa orang Ta'ala suruh, tinggal apa dia larang. Apa dia? Tasdik, membenarkan dalam hati apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak buat satu hal, tapi tasdik mesti mengiya dan membenarkan, meletakkan apa yang hukum hakam yang telah ditentu oleh Allah Ta'ala dan Rasul, jangan diubahkan tak menentu. Sebaiknya macam mana? Dah faham? Mujahadah, paksa buat. Okay, lalu macam tu. Berhabis ayat tu sikit je. Kata dia, misalu hadzal hajju was salatu kadza siyamu fadri wal zakatu. Umpama mengerjakan amalan Islam ni apa? Buat haji, sembahyang, puasa, zakat. Ambil faham elok-elok. Islam ni amal zahir. Iman ni tasdik batin. Tasdik apa? Membenarkan apa saja yang dibawa. Saya pernah sebut tu. Apa dia iman? Tasdiqu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak buat lain hal, tapi membenarkan dia iman. Itu yang sekali lagi sebut ujung kan. Abi Talib, gaya tu iman tak? Dia tasdik tak ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tasdik. Apa yang tak ada kat dia? Mengucap. Mengucap yang tak ada. Atau bahas mengucap tadi. Syarat tak ada. Nahkum bizawahir. Ghairu muslim. Tapi kalau tengok batin dia macam mana? Tengok gaya tu tasdik. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kat kita memang syarat ada. Lebih pada mengucap kita ni. Apa yang kena semak? Tasdik kena semak. Satu, walaupun tak boleh taat, azam nak buat taat, semangat nak buat taat. Satu, hukum taat tu mengiktiraf taat adalah taat, yang dosa adalah dosa. Itu tasdik dia.
Kaedah nak jaga iman dalam konteks kita ni macam ni. Fakta tu mesti tepat. InsyaAllah sambung. Dah iman ni benda besar, macam mana nak tambah iman? Macam mana nak kurang iman? Sambung. To be continued. This night we will continue about it. InsyaAllah. Pasal kena faham juga macam mana nak tambah iman. Tambah iman, tambah Allahumma paksa. Tak, bukan. Bagi keluar macam tu lah. Tambah iman memang boleh tambah, boleh naik. Apa kaedah tambah iman? Bukan paksa buat ibadat. Bukan. Nak paksa, bagus. Tapi iman bukan paksa buat ibadat. Iman apa? Tambah dalil. Iman, tambah yakin. Macam mana tambah yakin? Tambah maklumat. Tambah faham. Apa tambah faham? Apa kaedah tambah faham? Apa kaedah tambah faham? Ngaji, belajar, berdalil. Bagi kenal. Makhluk ialah makhluk. Allah ialah Allah. Bagi kenal. Letakkan tempat yang betul. Atas kita bicara sabak musabak dapat iman ni, macam ni. Kita kena sair, kena jadi salik, kena jadi abid. Abid tu tak ibadat kan? Tapi nak cerita disebah nak dapat ilmu ni, kena sair dalam bab perjalanan nak dapat iman. Orang berjalan nak dapat iman. Macam mana? Kau bagi betul ilmu kau, faham kau, jalan takluk untuk dapatkan iman tu mesti betul. Betul. Yang ni dia taklif buat kita. Dan kaedah dalam janji Allah Ta'ala, siapa bersungguh dia dapat. Cuma ya ke? Pat-pat, nya-nya. Siapa dapat, dia punya. Siapa tak dapat, memang tak dapat. Syarat dia, kau usaha. Kau usaha, kau dapat. Suami tak tumpang isteri, isteri tak tumpang suami, anak, mak, bapak tak tumpang siapa-siapa. Siapa buat, dia dapat. Tu yang pat-pat, nya-nya. Bab iman ni, siapa dapat, dia punya. Siapa usaha, dia dapat. Hadan Allah. Sambung nanti tu, khas bicara bab iman, tambah kurang, satu. Lepas tu, macam mana kita nak tambah? Sekali lalu dah sebut, jumpa khas dalam matan. InsyaAllah. Ada soal? Oh. Banyak dah jumpa kali terlalu tu. Kut jangan pakai kau nak. Tu menakluk. Ya. Takluk ni hubung kait kalau bahasa kita pakai hubung kait. Apa takluk Cik Daulah dengan saya? Lagi? Kita kan saudara kan? Okey tu. Fahamlah takluk. Boleh dah. Hubung kait. Hubung kait lah. Apa takluk kita dengan Allah Ta'ala? Makhluk, hamba. Apa takluk kita dengan kerajaan? Dia pemerintah, kita rakyat. Itu takluk. Itulah. Dengan orang rumah, itu takluk isteri. Dengan orang perempuan lain, itu wairu mahram. Itulah. Hubungan, hubung kait. Hubungan. Lagi? Jadi sebenarnya di beberapa kopi itu ada yang berjaga dengan bidang kita. Untuk dibangun dan tak ambil bahagian itu tu bala atau apa? Bala. Bala memang bala besar. Kampung tak ada orang pengajar akidah, kat kedai kopi dengar duk sembang benda menyalahi akidah kan. Bala tak? Memang bala gila, dah lah pengaji tak ada. Lepas tu sembang kedai kopi pun tak betul. Memang bala besar, tinggal kamu tu. Tanggungjawab siapa yang dengar? Dengar dia orang belah boy kedai kopi, siapa dengar? Orang tak dengar dia kedai kopi, kita nak dengar apa, kita nak repair apa, kita tak tahu. Pasal kewajipan mencegah mungkar besar sekali. Siapa yang duk tengok mungkar, tu kalau tengok, kalau dengar, dia dengar benda mungkar tu. Dia kena tegah. Kalau kita dengar dia atas dengar orang ni ada sebut. Kalau kita sebagai penguasa, kita boleh ambil tindakan pada orang yang cakap tu, dia atas kita dengar tu. Tapi siapa yang dengar, dia yang mula-mula tu, dia yang kena tindak. Kalau disebab benda yang lihat, apa yang perlihat tu.
Kalau lihat atau lihat atau cerita-cerita dia dapat, dia tak lihat tapi perkabaran yang diterima seolah-olah macam dia lihat, dia boleh ambil tindakan. Tindakan itulah. Jadi orang yang berwajib selain daripada orang yang melihat atau mendengar, antara orang yang bertanggungjawab adalah siapa pihak berwajib yang ada kuasa untuk mentadbir, yang dia boleh ambil tindakan. Dia. Kita kalau tak ada kuasa, kita yang kuasa ada bercakap, menegur. Cakap je lah boleh. Bagi tahu je lah, khabar je lah. Macam saya banyak itu lah. Awak tak ada kuasa apa, awak mengabar demo nak panas punggung jumpa saya. Itu. Dia tak kata siapa yang nak bertanggungjawab tu kan. Jadi kalau asal bab tu dengar. Jadi memang bala yang bala. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.